Ni dia kata kan, kusokong dia pun sama juga, kusokong dia pun sama juga. Itulah tuan-tuan, bila politik ni kita banyak, jangan kata dalam Islam tu tidak politik. Kalau kau menafikan politik, kau menafikan Nabi SAW sebagai ketua negara Islam pertama. Itulah politik. Nah, kebijaksanaan Nabi macam mana dia berpolitik. Itu kena baca sirah dia. Macam mana sampai satu tahap dia boleh menguasai negeri, sampai dia menguasai negara, sampai dia menguasai empire tertentu. Itu politik lah tu, kuasa. Kita kalau orang Islam buta kuasa, buta politiknya tuan-tuan, diinjaklah kau macam mana. Jadi barulah mengawas, oh ya apa kita sekarang susah apa semua. Siapa suruh tempi suruh mengundi, kau nak pergi mengundi. Lagi jenis kita ni tuan-tuan, mau disuruh, mau dibagi baru pergi mengundi. Pilih pula siapa yang paling banyak dibagi, itulah aku undi. Ni lagi lah, maruah kita tu 5 tahun sekali, maruah kita tu RM50 tu kena bagi untuk kita ni. Itulah, jangan sampai kita buta politik kan. Tapi kalau kita buta politik tuan-tuan, patah lagi kalau yang memimpin kita orang-orang yang memusuhi Islam, lagi dahsyat lah kan. Jadi orang Islam jangan buta politik, ambillah maklumat kan. Kita jangan ceritalah politik kita di Malaysia ni, jangan banding politik negara lain. Kita kena kuasai, tengok politik Malaysia ni, siapa yang boleh diharap jadi pemimpin ni, maka tengoklah, kita kena nilai. Itu dalam istilah kata semua ini dalam kita menilai. Contohlah contoh, kita tengok ni semua tidak boleh harap ni, kalau di Dungo dia kata 5 orang ni, 1 orang pun tak boleh diharap dia bilang. Maka penilaian kita macam mana? Maka dinilai situ di mana yang kurang mudaratnya. Antara 5 itu mana kurang mudaratnya, kena pilih. Kan tu kena bijak begitu. Jangan sampai kita langsung insya juga kita akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala dalam soal siasah, dalam soal kepimpinan ni. Kenapa engkau tidak membeli orang semua? Akan disoal semua, kan ditanya kan. Naik pula pemimpin yang yalah, kita cerita bab kezaliman ni kan tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam bab kezaliman ni, dia akan banyak dikaitkan dengan soal kepimpinan, dalam soal kuasa dan pemerintahan. Jadi perlu begini cerita-cerita berkaitan dengan kepimpinan dalam Islam itu perlu kita juga ambil tahu dan kuasai. Yang keempat, hadis ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Tiada siapapun yang akan terlepas daripada hukuman atas kezaliman yang dilakukannya sekiranya orang-orang yang zalim itu tidak bertaubat dan mengembalikannya kepada yang berhak. Inilah adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dalam syariat kita, hukum zina, hukum qisas, hukum apa? Hukum mencuri, itu yang dalil jelas daripada Quran. Dalam Quran siapa mencuri akan dipotong tangan. Itu dalam surah Al-Ma'idah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, sabit kesalahan, kena potong tangan. Dalam Quran jelas tu. Qisas, itu jelas dalam suratul Baqarah. Kemudian az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah, itu dalam suratul Nur berkaitan dengan hukum zina. Itu dalam Quran jelas. Bila hukuman ini, bentuk hukuman, bentuk undang-undang ini, semuanya dipanggil apa? Itu dah dipanggil hudud, had, hukuman had. Yang biasa kita dengar itu kan hudud. Itulah hukuman hudud. Tapi kadang-kadang naratif kita masyarakat Islam ni, dia tidak faham apa itu hudud. Lalu datang naratif menyatakan, woi hudud ni potong tangan bos, dia bilang.
dia mempersoalkan lagi, dia mempermain-mainkan lagi, sehingga menggambarkan bahawa dahsyatnya, zalimnya hukuman ini. Sedangkan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya tuan-tuan. Kau menafikan perkara ini boleh rosak akidah. Kan? Tak faham kena belajar. Kalau kami dulu kan di Semenanjung lah, kita bukan hanya belajar kitab. Kau buka kitab bab salat apa semua, bukan itu sahaja. Ni bab undang-undang jenayah syariah mu kena belajar. Kan? Kena ambil tahu ini ilmu daripada semuanya bersumberkan daripada Quran. Betul, kadang-kadang ada orang yang di kalangan orang-orang yang jahil, kalau orang yang non-muslim mempersoalkan itu, tiada, orang bilang tugas kita untuk menjelaskan. Sebab orang non-muslim bukan nak buka Quran baca apa semua kan. Tapi kalau ada di kalangan orang Islam yang jahil pun sama juga. Jaga sembahyang 5 waktu, jemaah, zikir alhamdulillah, tapi jahil terhadap jenayah Islam, undang-undang Islam, sehingga dia memperolok-olokkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku sampai satu tahap, kena potong tangan, kesianlah dia tu kudungan apa semua, sedang memperolok-olokkan. Bahkan sampai satu tahap dia kata, boleh buat sup tangan dah, dia bilang. Tuan-tuan, berlaku. Cakap-cakap ni pernah berlaku. Sehingga para alim ulama kita mengatakan, kalau dia tidak bertaubat sebelum mati, bahaya tu. Ini undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Itu penting kita kena belajar apa itu undang-undang Allah taala, disebut hudud itu. Jangan sampai kita memperolok-olokkan hukuman Allah taala. Itu semua dalam Quran. Saya nak cerita bahawa semua ini dipanggil sebagai undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah yang buat, kenapa Allah? Bila Allah yang buat, dijamin keadilannya. Kan? Kenapa? Kalau cuma perkara zina. Zina ni kenapa diharamkan zina? Sebab hifzun nasab, untuk menjaga keturunan. Itu jaminan. Tapi kalau berlakunya zina, kita tidak menggunakan undang-undang Allah Ta'ala, tidak akan selesai. Dan hari ini pun kecelaruan nasab sudah berleluasa. Anak tak sah taraf tu dipanggil bahasa lunaknya. Tapi kalau bahasa biasanya orang bilang anak luar nikah. Kemudian kadang-kadang berlaku sudahlah anak luar nikah, konon-kononnya kita mau selesaikan perkara ini, kahwin. Bila kahwin, anak yang tadi itu memang adalah hasil daripada perzinaan sebelum mereka berkahwin. Bila lahir, binkan pula dengan dia. Dalam binkan pula dengan dia, anak tu anak perempuan. Bila membesar, kau pula jadi wali kepada anak ni tadi. Tuan-tuan, celaru ni, celaru. Dah anak dah bukan sah taraf. Bila tak sah taraf ni, si bapa tadi ni, dia tidak boleh mewalikan anak tadi ni, walaupun atas jagaan dia. Tak boleh mewarisi harta, tak boleh. Ini banyak impak dia tu, kan? Bayangkan kalau tadi anaknya beranak pinak pula dalam perkahwinan yang tidak sah. Dahsyat tuan-tuan, banyak dia punya kecelaruan. Kalau sebelah-sebelah Eropah jangan cerita lah. Ada orang mana ada hukum halal haram, kan? Sebelum kahwin jadi dulu, lepas kahwin tu kira lain lah. Tapi kita ni dijaga maruah kita ni, nasab keturunan kita ni dengan hal sedemikian. Itu adanya undang-undang berkaitan dengan zina. Begitu juga qisas, bunuh balik tu. Begitu juga kenapa orang mencuri dipotong tangan. Sebab nak menjaga apa? Hifzul mal, nak menjaga harta. Tidak sewenang-wenangnya orang mengambil hak orang lain. Tapi kalau tiada undang-undang ni, jadi berlaku apa sekarang?
Orang kes mencuri terus berlaku, pecah rumah, masuk ke rumah tetap berlaku, kan? Spot tren kereta orang dicuri juga, walaupun dalam masjid. Masjid. Dulu di masjid negeri, orang pergi solat tarawih, bila dia balik daripada solat tarawih kan parking dari masjid negeri. Tengok kenapa aku punya kereta lain macam ni, bilang rupa-rupanya part tayarnya hilang. Profesionalnya pencuri itu, tuan-tuan, dalam kadar orang solat tarawih 20 rakaat dia buat operasi dia. Dulu lah kes dulu, tapi sekarang alhamdulillah apabila anda sudah rela menjaga ni, ada kurang lah, tidak ada kes tu berlaku, kan? Tuan-tuan dirahmati Allah, itu curi secara begitu. Yang orang mencuri secara profesional lagi, kenapa duit di mana, di simpanan kita di bank berkurang, kan? Ada tu cek. Rupanya dia curi tidak banyak, 50 sen saja. Tapi dia curi banyak, kan orang nyimpan. Dia ambil sikit-sikit 50 sen. Banyak, jelas lah banyak juga untuk dia, kan? Itu cara orang begitu pula. Skema sekarang ni. Skema ni berluasa. Itu kira mencuri dah tu. Tapi apa undang-undang ni dah? Dah. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila sebut undang-undang Allah Ta'ala ni tu kemuncak keadilan. Cuma persoalan dia, semua itu tidak terlaksana. Bukan senang, tuan-tuan. Proses kita pula di Malaysia bukan senang. Ariuyu undang-undang Islam yang pernah dicadang dan dibentangkan, sekarang ni kesalahan 356. 3 tahun penjara, 5 kali sebatan, 6 tahun. Bukan. 356 ni 3 tahun penjara, 5 kali sebatan, 6,000 kan denda. Lebih kurang itulah. Dia ada istilah kesalahan jenayah syariah ni. Situlah zina, situlah apa semua. Baru-baru ni mau diubah. Tahun bila saya tak pasti, 2022, 2023, area begitulah. Ini nak diangkat lagi, nak diangkat supaya di istilah dia, kalau sebatan tu tambah lagi ke 10 kan. 3 tahun penjara dah memadai. Kalau bayar denda 6,000 tu barangkali mau kena tambah lagi. Dicadang untuk diangkat, dibahas di parlimen, tuan-tuan. Orang Islam memang tak sokong dah, orang bukan Islam. Tapi di kalangan orang-orang Islam pun ada yang tidak sokong. Apa lagi kalau kita cerita nak bawa undang-undang Islam, siapa yang berzina, apa dia? Kena sajalah. Undang-undang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nak bawa dalam parlimen. Bukan senang. Bukan senang. Apa lagi kita masuk Dewan Undangan Negeri kita? Lagilah, tuan-tuan. Bukan senang. Tapi ada usaha untuk membuat tu, alhamdulillah, terlepaslah kita punya pemimpin-pemimpin ni. Tapi kalau tiada usaha, yang sokong ni pula kasih naik yang tuan-tuan, semua cakaplah. Semuanya ada kaitan tu yang Allah Ta'ala persoalkan nanti. Dan kita, tuan-tuan, mudah-mudahan insyaAllah kurang-kurangnya kita ni yang tiada kuasa ni mengharapkan supaya undang-undang Allah ni tertegak untuk keadilan sejagat semua. Itu coba tuan-tuan bacalah, carilah input-input ilmu-ilmu yang menceritakan tentang hukuman-hukuman syariat Islam. Jadi sebab disitulah indahnya undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah akan mengumpulkan binatang pada hari kiamat untuk melaksanakan qisas antara mereka. Umpamanya binatang yang pernah ditanduk di dunia akan diberi peluang membalas terhadap menanduknya, yang menanduknya. Kemudian mereka semua menjadi tanah seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, binatang pun diberikan peluang untuk qisas di akhirat nanti. Tu binatang yang akhir sekali akan menjadi tanah. Orang ni, tuan-tuan, binatang ni tak ada masuk surga, masuk neraka apa, tak ada, kan? Cuma kita lah, kita manusia ni. Tapi nak disebut bahawa
binatang pun diberikan peluang menuntut hak mereka. Kesos. Oh, dunia ni bilang kau tanduk aku di akhirat nanti bayangkan manusia. Manusia lagi lah. Sehingga digambarkan satu ketika orang yang menzalimi orang ni. Orang yang pernah kau zalimi ini akan datang menuntut. Mana hak aku? Kau zalim aku sekarang. Kita akan bagi dia. Kita akan bagi dia dengan pahala yang kita ada. Bagi. Sampai satu tahap, pahala kita pun habis. Nak bagi macam lagi. Ramai lagi yang menuntut hak ni. Pahala kita pun habis. Maka ketika itu, orang-orang tadi ni, dosa-dosanya kau tanggung pula. Ya Allah. Ini disebut muflis di akhirat tu. Tak ada apa. Sebab dunia kau menzalimi orang, akhir sekali dosa-dosa mereka itu kau akan tanggung. Habis modal je kita kan, habis pahala pun tiada sudah. Jadi macam mana? Dosa-dosa mereka ini kau tanggung. Janganlah kita menjadi orang yang muflis di dunia, di akhirat. Dunia tidak apa. Dia dikategorikan muflis. Okey lagi boleh hidup lagi apa semua, tapi ada setengah orang mau melepas hutang, dia bilang banyak betul hutang, biarlah dia sudah muflis kan. Terlepas dia hutang, rupa-rupanya tambah kaya lagi dia. Itulah trik dunia itu boleh, tapi akhirat tuan-tuan insya-Allah tidak lepas dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah sekadar itu saja pada pagi ini. Panjang umur. Kita akan jumpa pada minggu hadapan insyaAllah. Tiada soalan belum tanya lagi. Tiada soalan. Soalan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih pada dalam suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.